اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 47. Muka surat 47, baris yang ke-7 daripada bawah. Muka surat 47, baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 9 yang wajib itu tajuk dia. 9 yang wajib itu, yakni 9 sifat yang masuk di bawah iftikar. Yang masuk di bawah iftikar 18 sifat. 18 sifat, 9 sifat yang wajib bagi Allah dan 9 sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, yang masuk, yang difahami, yang direti daripada iftikar, berkehendak oleh yang lain daripada Allah, yakni makhluk, berkehendak oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iftikar ini makna yang kedua bagi ilah. Ilah, Tuhan yang disembah dengan sebenar. Ilah al-ma'budu bihaqqin, itu ilah yang disembah dengan sebenar, yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Jadi sekarang pergi kepada iftikar, berkehendak oleh yang lain daripada Allah, yakni makhluk, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk di bawah iftikar, yang difahami, yang direti daripada iftikar, 18 akidah. 18 akidah tu 9 sifat yang wajib bagi Allah dan 9 sifat yang mustahil bagi Allah. Sekarang dia nak pergi kepada 9 yang wajib itu. 9 sifat yang masuk di bawah iftikar, daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighna, terkaya Allah, lepas Allah daripada segala-gala. Istighna, terkaya, lepas Allah daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu istighna. Iftikar, berkehendak oleh yang lain daripada Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istighna terdahulu, masuk di bawah istighna 11 sifat yang wajib, 11 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Jadi 23 yang masuk di bawah istighna. Kemudian masuk di bawah iftikar 18. 23 campur 18, 41 yang masuk di bawah asyhadu an la ilaha illallah, syahadah yang pertama. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadah yang kedua.
masuk di bawah syahadah yang kedua 9 sifat, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul. Jadi 41 campur dengan 9 jadi 50 yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sekarang ni nak pergi kepada hak iftikar, sifat yang kedua daripada makna la ilaha illallah. Sifat yang pertama istighna, sifat yang kedua daripada makna la ilaha illallah iftikar, berkehendak oleh yang lain, berkehendak oleh yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. 9 yang wajib yang masuk di bawah iftikar. Pertama hayah, kedua qudrah, 3 iradah, 4 ilmu, 5 kaunuhu hayyan, 6 kaunuhu qadiran, 7 kaunuhu muridan, 8 kaunuhu aliman. Kita lakah dan 9 wahdaniyah. Jadi wahdaniyah letak yang terakhir, kemudian diletak hayah yang pertama. Itu susunan dia lah. Tapi macam sebut mengelepah lah, pembicaraan bukan kata iftikar, bahkan istighna iftikar sendiri. Kalau diperhalusinya masuk di bawah wahdaniyah tu sendiri, masuk di bawah istighna dan iftikar. Sebab asasnya adalah wahdaniyah. Syahadah yang pertama kan, asyhadu an la ilaha illallah, penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Jangan lupalah, dia ada nafi, dia ada isbat di situ. Nanti akan bicara berkaitan dengan kalimatut tauhid la ilaha illallah yang merangkumi di dalam tu nafi dan juga isbat. Dia akan cerita di hadapan berkaitan dengan nafi dan isbat. Nafi la ilaha, isbat illallah, itu isbat. Nafi la ilaha, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar, isbat ni netak. Illallah, itu isbat, netak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah ini guna hikmah Allah ini didatangkan nafi, didatangkan isbat? Tiada melainkan, tiada dan melainkan. Kalau kata aku naik saksi bermula Allah ialah Tuhan, tak jadi. Aku naik saksi bermula Allah ialah Tuhan. Aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Nak menafikan mana lagi, sebab memang tak ada Tuhan selain daripada Allah. Dia nak menafikan, nak mentidakkan, nak meniadakan hak memang tak ada Tuhan selain daripada Allah, tak ada. Kemudian nak dinafikan Tuhan selain daripada Allah yang memang tak ada. Ada ni. Kita ni hak nak nafi ni hak ada belaka. Ini. Mana dalam ramai-ramai ni tak jadi belaka, melainkan barulah timbul. Buat apa? Ramai hak ada, tapi tak ada khija belaka ramai-ramai. Tak jadi khija belaka ramai-ramai tu. Dah pakai belaka.
cakap je pandai. Melainkan agak ke seorang tu je hak selama ni. Sebab apa tu? Kita nak nafi, nak tolak ni hak lain ni. Ramai hak lain ni. Barulah boleh nafi, boleh tolak. Sebab apa? Ada. Tapi ada saja. Ada saja. Tak boleh nak tolong nak apa. Melainkan seorang aja. Jadi kita nafi, kita tolak orang ramai-ramai tu hak memang ada, tapi ada saja. Baru boleh nafi, baru boleh tolak. Sekarang ni nak nafikan Tuhan selain dari Allah yang memang sudah tak ada. Memang tak ada. Bukan sudah tak ada, memang tak ada. Kenapa didatangkan nafi? Nak menafikan, nak mentakdakan yang memang tak ada. Dia akan bahas panjang nanti tu. Kita nak nafikan hak cokoh-cokoh, tak payah tu, hak tu bukan. Kita nak nafikan hak bukan tu. Nafi apa? Nafi tu. Hak tu memang bukan. Sebab apa? Sebab dia yang dibuat oleh yang menyembah dia. Ya ke? Takkan Tuhan ni yang buat dia adalah yang menyembah dia. Jadi hak cokoh-cokoh batu tu orang buat. Siap orang buat pergi sembah yang dia buat. Sepatutnya batulah sembah dia sebab dia buat. Yang disembah batu apa? Sebab dia yang buat ke batu tu. Tu kita tak nafi kan tu. Sebab apa? Sebab bukan. Tu bukan. Jadi kita nak nafi kok mana ni? Ada akan bicara nantilah. Sebab hikmah didatangkan nafi dan isbat adalah hasar. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dengan mana Allah jua Tuhan, Allah saja Tuhan, hanyalah Allah Tuhan. Itu hasar. Itu dipanggil wahdaniyah. Itu keesaan. Maknanya bicara asas syahadah yang pertama, istighna ke iftikar ke, di atasnya adalah wahdaniyah. Tapi diletak wahdaniyah masuk di bawah iftikar. Apabila Allah Tuhan yang esa, apabila Allah Tuhan yang satu, pastilah Allah bersifat dengan sifat istighna. Allah terkaya dan lepas daripada segala-gala. Sebab apa Allah terkaya dan lepas? Sebab hanya Allah jua Tuhan. Bila Allah jua Tuhan, maka iftikar berkendak oleh tiap-tiap yang lain hanya kepada Allah, sebab Allah jua Tuhan. Jadi kira-kiranya istina iftikar tu masuk di bawah wahdaniyah, masuk di bawah syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Sebab itulah bicara berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, bicara sifat 20, bicara istirna dan iftikar, asasnya kena mati mulai adalah wahdaniyah, keesaan. Itu asas dia, wahdaniyah, keesaan. Walaupun mengikut susunan ulama, wahdaniyah diletak nombor 6. Susunan ulama wahdaniyah letak nombor 6. Hikmahnya sangat besar. Ini memang saya sentiasa ulang-ulang. Daripada wahdaniyah sifat yang ke-6, wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan kita dahulu. Wahdaniyah pada perbuatan keluar dua makna. Perbuatan Allah tidak bersekutu dengan perbuatan makhluk. Makna yang kedua, tiada satu perbuatan pun yang mengadakan melainkan perbuatan Allah. Dahulu. Mana apa ni? Kesemua yang berlaku hanyalah perbuatan Allah dengan keesaan. Bukan kata tidak ada satu perbuatan yang berlaku yang bukan perbuatan Allah. Bahkan tidak ada perbuatan Allah yang bersekutu dengan perbuatan yang lain. Perbuatan yang lain suku sakat yang mengadakan
tak ada sama sekali. Bahkan perbuatan Allah sendiri bersekutu dengan perbuatan yang lain pun tak ada. Yang perbuat hanya Allah. Itu keesaan pada perbuatan. Yang perbuat hanya Allah yang perbuat. Allah mana yang perbuat? Pergi pada sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Allah yang bersifat kudrah lah yang perbuat segala-gala perkara. Allah perbuat segala-gala perkara. Allah perbuat begitu je. Allah perbuat sebagaimana yang Allah kehendak pada azal. Sifat yang ke-8, sifat iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kehendak ni sebagaimana Allah ketahui ilmu. Jadi ilmu Allah mengetahui segala-gala kepada azal. Iradah Allah, kehendak Allah pun menghendaki segala-gala perkara pada azal. Sebab apa? Sebab iradah dengan ilmu ni berlaziman. Iradah tanzih qadim, ilmu pun tanzih qadim. Ilmu mengetahui pada azal, tanzih qadim. Iradah menentukan pada azal, tanzih qadim. Kalau ada ketentuan Allah, ketentuan yang baharu, berarti ada pengetahuan Allah, pengetahuan yang baharu yang sebelum tu Allah Ta'ala jahil, mustahil sama sekali. Jadi Allah mengetahui segala-gala kepada azal. Allah menentukan segala-gala kepada azal. Apabila ketentuan Allah selaras dengan ilmu Allah, mustahil sama sekali ketentuan Allah berubah. Kalau ketentuan Allah berubah, lucu sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Hak ketentuan yang tergantung, ketentuan yang berubah, itu bukan bicara azali. Itu bukan bicara rukun iman yang ke-6. Hak qada dan qadar, ketentuan azali dan perbuatan Allah. Bukan bicara rukun iman yang ke-6. Itu bicara catatan luh mahfuz yang baharu, bukan azali. Itu bicara lain tu. Dan kitab Fatih Faridah kita tidak membicarakan hak berkaitan dengan catatan luh mahfuz. Cuma dia disebutlah berkaitan dengan luh mahfuz. Di antara makhluk Allah yang tidak dibinasakan ketika tiup sangkakala yang pertama. Dia katakan, hanya sebut begitu saja luh mahfuz, sekata saja. Tidak dibicarakan berkaitan dengan catatan luh mahfuz yang baharu. Yang kita bicara adalah hak rukun iman yang ke-6, qada azali. Yang mana Allah telah mengqadakan segala-gala. Tidak ada yang tergantung. Allah yang mengqada segala-gala muwafaqah dengan ilmu, mustahil berubah sama sekali. Yang tergantung, yang berubah hanyalah catatan luh mahfuz. Yang tergantung berubah di catatan luh mahfuz, mana yang berlaku, itulah hak azali. Ini. Sini pun kadang-kadang payah dah nak betul molek. Payah nak betul molek. Hak berkaitan dengan iradah Allah dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bagai-bagai timbul fahaman. Orang yang kehadapan lah. Orang yang belajar lama tapi bukan belajar kitab lah. Dia banyak ngaji Quran, dia ngajar Quran. Kitab-kitab ni tak berapa. Kemudian baru nak belajar. Kalau gini macam nak ustaz sama ada Allah nak panjangkan umur ataupun Allah tidak panjangkan umur. Allah nak tengok dulu sampai masa dia hubung silaturahim ataupun tidak. Kalau dihubung silaturahim baik dengan orang, kalau mati pun orang akan Allah mati dah orang baik contohnya, maka Allah akan tambahkan umur dia. Kalau sampai masa dianya tidak hubung silaturahim, bukan banyak balah dengan orang, berkelahi dengan orang, umur ada tu pun cukup dah, nak tambah apa laginya. Allah pun matikan sebagaimana kehendak Allah, Allah tak tambah. Jadi Allah nak tengok dulu macam mana dia ni. Kalau hubung silaturahim, Allah nak tambah umur.
Kalau tidak hubung silaturahim, Allah tak tambah. Kalau gitu macam mana? Makna tanya tu tanya yang sungguh lah. Allah kata, Allah nak tengok dulu macam mana, ilmu Allah duduk di mana, ilmu Allah duduk di mana. Macam kita lah. Macam mana ni budak ni, tengok dulu, jangan cepat sangat. Nak cepat nak buat keputusan, tengok dulu budak tu macam mana perjalanan dia, baru kita kira semula. Kita orang jahil gitulah. Jadi ilmu Allah di mana? Kemudian qada azali, Allah telah menentukan segala-gala rukun iman tu letak di mana. Jauhnya lah. Ada ni. Maknanya dengar tu, ya Allah, peliknya lah pemahaman. Tapi bukan orang biasa-biasa. Orang yang guru orang lah, tapi bukan guru kitab lah. Kitab tak berapa dengan kitab ni. Quran semata-mata. Hanya membaca Quran, mengajar Quran. Membaca Quran, mengajar Quran. Itu selebih-lebih zikir. Itu selebih-lebih zikir tambahan bulan Ramadan. Tapi akidah Qurannya macam mana? Akidah Qurannya macam mana? Akidah Fatihahnya macam mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Ra', Allah Tuang. Tuang ni nak tengok dulu. Dia Tuang. Dia telah menetapkan segala-gala sebagai Tuan. Sama masa Allah yang melakukan segala-gala sebab dia sebagai Tuan. Rabb, Tuan yang hakiki. Itu suratul Fatihah tu. Jadi baca Quran selebih berzikir. Tapi akidah Qurannya macam mana? Quran akan laknat balik kalau tidak berakidah dengan akidah Al-Quran. Bukan Quran laknat balik kalau tidak berakidah dengan akidah Quran. Puasa semayang tuan tak terima kalau tidak berakidah dengan akidah Al-Quranul Karim. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Betul saya tekan sangat tu hak kaedah sifat 20 daripada wahdaniyah, pergi pada keesaan pada perbuatan, pergi pada kudrah, iradah, ilmu. Jadi sini ni hak wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayah masuk di bawah iftikar. Masuk di bawah iftikar di sini. Apabila semua yang berlaku itu perbuatan Allah, maka yang lain daripada Allah, makhluk, akan iftikar sentiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukan segala-gala perkara. Kalau selain daripada Allah boleh memberi bekah, boleh mengadakan, maka di saat selain daripada Allah boleh mengadakan, boleh bekah, maka selain daripada Allah ni tidak akan iftikar lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila yang lain yakni makhluk tidak iftikar kepada Allah, maka luculah sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat ilah Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu sifat iftikar. Jadi lucu Allah sebagai Tuhan, sembahan yang sebenar. Sembahan yang sebenar macam mana? Sebab ada ketika makhluk berkehendak kepada Allah, ada ketika makhluk tidak berkehendak kepada Allah. Itu sembahan yang sebenar. Lucu Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. Kalau ada perkara yang berlaku bukan perbuatan Allah, lucu Allah sebagai Rabbil Alamin. Tauhid rububiyah pun lucu. Tuan apa seumpama tu? Ada perkara yang berlaku bukan perbuatan tuan, perbuatan makhluk. Lucu Allah sebagai Tuan yang hakiki, Tuan yang sebenar-benar. Pada ni. Inilah kena tumolek. Sebab jumpa lagi lah orang-orang hok pening, hok bengong, hok pening, hok bengong. Pening. Dia sekelamin tu belajar, ini pengajaran. Belajar kemudian. Jadi akhirnya isteri tak ambuh. Suami dia ajak pun dia tak ambuh. Padahal tak ada urusan apa pun. Ada duduk sekelamin, anak cucu tak ada. Duduk jauh-jauh belaka, duduk sekelamin. Jadi sekelamin ni masjid 5 waktu. Tetap ahli masjid lah 5 waktu.
Belajar mula-mula nak mari belajar, kemudian tak ambuh. Tak ambuh ni jadi suami dia tanya molek lah. Tak boleh nak terima kata dia. Kau nak terima? Dah Tuhan belaka. Semua perbuatan Allah. Patut selama ni yang kita duk buat tu. Duk mana perbuatan kita? Kita buat jadi. Kita buat berlaku. Kita buat jadi. Tiba-tiba tak ada perbuatan kita. Hak Tuhan belaka. Kau tak kodai belaka. Tak boleh nak terima tu. Tak ambuh belajar. Yang suami ni pun, dia pun payah juga nak terima. Tapi itu pegangan. Kena tuah lah kat mana-mana pun. Kena bertaubat. Kena buang pegangan hak sesat ah. Tak ambuh apa ni tak ambuh. Ambuh. Tak ambuh serabut kata tak ambuh. Tak ambuh. Pening kepala jadinya. Payah. Satu hal dah. Pening kepala payah. Yang kedua pula, habis amal ibadah kita tuan dah terima dahulu. Dah nak terima lah pula. Dah akidah salah, amal ibadah tuan dah terima. Lepas tu lama kena kita buat amal berasa sedap tu tipu dari syaitan. Orang lagi tak puas hati dengar tipu dari syaitan. Tak ambuh lah. Lepas tu ayah haji tu cerita, tak ambuh. Tak apalah dia kata, dia belajar kodok dia je. Tapi dia sedar kok. Dia sedar kok mana? Saya macam mana ustaz? Salah tak saya? Sebab saya tak ajar akidah pada isteri saya. Salah kata. Berkahwin lama mana dah? Bercucu bercicik dah. Mana kalau kita kata kok, kalau tengok pada umur tu, maknanya laki bining tu 5-60 tahun dah buang kalinya. Kalau hak tu lah hak pasangan daripada muda lah. Kalau nikah pula kemudian suami yang kedua ke atau tak tahulah. Kalau kata-kata kalau pasangan tu dia ni hak daripada muda, maknanya 5-60 tahun lah jadi isteri. 5-60 tahun jadi isteri, suami tak ajar akidah pada isteri. Alah kata bertanggungjawab. Dah saya nak macam mana? Nak ajar saya tak pandai. Nak ajak belajar dia tak ambuh dah. Pening kepala kita kau tua payah belajar gitu. Payah nak terima. Nak terima satu dah buat pegangan. Dia tak boleh nak terima kata amal ibadah Tuhan tak terima kalau akidah salah. Samuning dah dia. Biasa lah. Orang ada duit kan. Mekah, Madinah. Wah amal ibadah Mekah ni macam ya dah rasanya. Syurga dah rasanya. Tiba-tiba Tuhan tak terima. Macam mana kita rasa masa pergi Mekah? Ni bulan Ramadan pula ni. Wah ibadah rasa macam rapat dengan Tuhan. Akidah salah Tuhan tak terima. Jadi hak kata Tuhan tak terima tu, dia tak ada nak terima. Ini bukan orang-orang kampung ni, hak kerja nak getah bukan ni. Orang hak pecing belaka ni. Tapi setara mana dia punya sekolah dulu, pakat wallahu alam lah. Tapi orang pecing lah, bukan orang kerja kampung bukan. Tak nak terima. Tapi macam mana saya bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubah dengan Allah. Nasihat ajar setakat-setakat tu lah, orang tua payah. Kadang tu je lah. Lepas tu bertaubah dengan Allah. Memang cuai lah tu. Cuai. Mana kita sebagai suami, bila 5-60 tahun, mana jadi isteri kita, kita dah ajar akidah. Lepas tu, isteri itu sendiri, dia berkewajipan atas diri dia lah. Tapi tak ambuh. Maknanya tapi sebelum dia putus asa tu lah, bukan kata sekali dua, maknanya boleh tahan jugalah. Tak boleh ada nak teruk. Bukan makna dia tidak usaha kondong-kondongnya. Tapi tak nak teruk. Yang pertama, sekalian qada. Semua perbuatan Allah. Hakikinya kita tak ada sebarang perbuatan walaupun sezarah. Jadi yang kita duk berlaku selama ni perbuatan Allah. Jadi yang kita duk jadi selama ni perbuatan Allah. Saya nak terima. Perbuatan kita lah. Kita yang buat siang malam. Saya nak terima. Ambil pengajaran molek. Beratlah kita sebagai suami. Kita sebagai ayah pula. Masya Allah, tersungkurlah kita. Tapi bertaubah kepada Allah, bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak tu dia besar belaka dah, tak ada nak buat apa dah kitanya. Kita hanya suruh makruf, cegah mungkar, nasihat supaya belajar akidah molek tu je lah.
Lepas tu macam mana dia, kita lewat apa dah. Tak ada lewat apa dah. Lagipun tak ada dah, sekelam tu je rumah, sekelik. Tu balik jarang-jarang. Lepas tu nak atur pula, supaya belajar nak atur macam mana orang tua dah Mana kalau tengok, mana dia anak pun tua dah Anak pun tua dah. Mana nak atur macam mana? Nasihat, lepas tu bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana cuai kita sebagai ayah, yang paling besar tanggungjawab akidah anak-anak tu. Tu paling besar tanggungjawab. Hanya nak mengesakan Allah. Nak mengesakan Allah pada perbuatan. Itu wahdaniyah. Nak kemah di rukun kenang, qada dan qadar. Istikar. Makna yang kedua, mana sifat yang kedua daripada makna la ilaha illallah. Ini cerita orang yang sentiasa di masjid, orang yang sentiasa buat amal. Tapi akidah tak betul, amal tidak diterima, tak boleh nak terima kenyataan. Jadi selama ni, tak ada selama ni lah. Patutnya kita faham lah. Dah lama ni kerana kita belajar ke tak? Kita tak belajar sebenarnya. Tak belajar. Macam kitab Pati Paridah ni, kitab asas je ni. Ni hak permulaan je, kitab Pati Paridah ni. Bukan kata kitab Pati Paridah kitab yang tinggi. Dah. Pada ni. Bukan kitab tinggi, kitab permulaan. Cuma sini ni dia perdetailkan lagi. Mana dia kemah laginya. Hak sifat 20, sifat Allah dan Rasul tu di bawah 2 kalimah syahadat tu je. Tapi yang kita duk bicara iftikar ni tak lari daripada yang kita duk bicara hak di sifat wahdaniyah, sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilmu, sifat hayah terdahulu. Tak lari daripada hak pembicaraan tu. Cuma sekarang ni dia perjelaskan lagi. Hak kita duk bicara wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu hayah tu, hak tu masuk di bawah iftikar. Apabila kesemua tu perbuatan Allah yang bersifat qudrah, yang datang daripada qada Allah, yang bersifat iradah dan ilmu Allah, yang bersifat dengan hayah, maka sekalian yang lain berkehendak hanya kepada Allah, berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau lepas takut tu je, sikit je, dan lepas takut tu insya-Allah lah, hanya faham, pegang, tu saja. Terdahulu salah, bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah tidak diterima, tetapi kita sudah bertaubah, dosa sudah tidak ada. Kok hadapan kita perbanyakkan amal, ada bekal lah. Hak pegangan salah tu kita bertaubah dah kan. Allah Maha Pengampun kan. Licing tak ada dah waktunya. Tak ada dah waktu. Lepas tu kita dalam bertaubah sebesar-besar pahala. Dalam berpegang kita sebenar sebesar-besar pahala. Belajar pula sebesar-besar pahala. Semayang puasa sebesar-besar pahala. Dosa akidah tak ada dah. Hak ada dosanya, dosa mata, dosa telinga, hak tu jaga molek lah tunya. Dia jaga molek bahagian tu. Tapi hak dosa paling besar akidah tak ada dah. Kemudian kita mati pun dosa tak ada. Tapi pahala berpanjangan. Kita ada anak cucu, kita ada sedekah jariah. Ada ni. Itu harapan tu. Harap pada rahmat keampunan Allah. Rahmat Allah luas. Rahmat Allah luas. Allah Maha Pengampun. Allah ampunkan dosa licin. Kita hadap lah. Kita hadap. Dia tak ada dah. Dia bukan macam kesalahan dunia. Kita telah dihukum, tapi nama kita tetap buruk. Kalau kesalahan atas dunia, kita telah dihukum, tapi rekod kita buruk. Ada ni. Bukan kata orang yang dihukum atas salah dunia tu keluar daripada penjara rekod bersih. Dah. Gimana pun rekod tak ada dah.
Bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan taubah yang nasuha, tak ada rekod tu. Licin bersih. Taubat nasuha ni diampuni oleh Allah seumpama budak yang baru dilahirkan. Tapi dengan taubat yang sebenarnya. Tak ada rekod-rekod dah. Tak ada bekas-bekas dah. Itu keluasan rahmat Allah. Cuma belajar molek, pegang molek, jaga amalan molek. Takut akan Allah serta harap akan rahmat dan keampunan Allah. Tu je kitanya. Kita hamba yang lemah. Kita boleh belajar beramal, kita kena perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bulan Ramadan, kita berakidah di bulan Ramadan, kita beramal di bulan Ramadan. Hak dosa-dosa tak ada, dosa-dosa besar pegangan tak ada. Dosa-dosa besar hak zahir ni tak kena kita. Berjudi, minum arak, berzina, tak kena. Tak kena belaka waktunya. Yang nak kena jaganya dosa besar riak, ujub, tu. Takabur, tu nak kena jaga. Hak dosa besar akidah, kita kemas dah akidah tak ada dah. Bagian akidahnya. Bagian akidah mudah je. Berpegang selesai. Hak zahir, hak tadilah, hak dosa besar zahir tu tak ada. Hak nak kena jaganya dosa besar hati, riak, ujub, takabur, hasad. Tu nak kena jaga. Tu nak kena mujahadah. Habak akidah atau molek lengkap ke-6 rukun iman, kemah qada dan qadar tak ada. Yang kita nak kena kiranya nak mengkuatkan iman dan akidah. Tu mari daripada amal ibadah wajib sunat, wajib sunat. Bukan kita nak kuat iman akidah dengan ngaji sifat 20, bukan. Nak kuat iman akidah amal wajib sunat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak amal kita ni pula bukan amal kita je. Kita ada anak cucu, kita ada sedekah jariah, pahala tu. Ke kita ingat anak cucu sedekah jariah tu pahala kita lepas kita mati? Tak sekarang. Cuma bila kita mati tak putus, faham tak? Kita mati tak putus. Dengan bahawa sekarang ni kita boleh pahala dah. Amal wajib sunat hak anak cucu kita. Sedekah jariah kepada kita pada tempat pengajian. Orang duk belajar tu pahala kita. Itulah yang akan mengkuatkan iman dan akidah. Tapi kena pasti molek lah hak bab iman bab akidah tu. Hak mudah saja, simple saja. Faham, pegang, tak usah duk korek lah. Dah selama ni aku buat jadi, zahirnya gitulah. Selama ni aku berpegang, aku sendiri bekas, bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala, sudahlah. Kembali kepada i'tikad ahli-sunnah jemaah, mengesahkan Allah pada perbuatan. Segala-gala qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bila segala perbuatan tu perbuatan Allah, sekalian qada dan qadar, maka yang lain daripada Allah iftikar, berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di wahdanah, tapi tak apalah hak kita ni dimulai dengan yang pertama hayah, yang kedua kudrah, yang ketiga iradah, yang keempat ilmu. Ni susunan dia. Sebab kudrah, iradah, ilmu ni tanpa sifat hayah tak ada lah pada ni. Jadi sifat hayah ni menjadi syarat seolah-olah. Bukan syarat sungguh. Kalau syarat sungguh dikena dahulu pada ni, masyru' kena kemudian. Kita nak semayang, syaratnya mengangkat hadas kecil, berwuduk. Mana dulu syarat dengan masyru'? Wuduk dengan semayang mana dulu? Memang wuduk dahulu, barulah pergi kepada sembahyang. Itu syarat sungguh. Kalau kata hayah tu syarat, kudrah iradah ilmu tu masyuk, berarti hayah ada dulu baru timbul kudrah iradah ilmu. Mustahil gitu. Sebab hayah ke, kudrah ke, iradah ke, ilmu ke, qadimah belaka, sedia kala belaka. Cuma seolah-olah hayah menjadi syarat
untuk ada kudrah iradah ilmu di zat Allah Subhanahu wa taala, syarat untuk ada sama basar kalam di zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita bicara sifat ma'ani yang 7 daripada kudrah sampai ke kalam, hayah tak ada ta'alluq, tak ada fungsi. Fungsi kudrah mengada meniada, fungsi iradah menentu menetap, fungsi ilmu mengetahui, fungsi sama mendengar, fungsi basar melihat, fungsi kalam berkata-kata, fungsi hayah tak ada. Menghidupkan itu ta'alluq kudrah. Oh, hayah tak ada ta'alluq pun, tak ada fungsi pun, seolah-olah nak ada belaka kudrah iradah ilmu sama basar kalam, seolah-olahnya syarat ada hayah. Jadi seolah-olah hayah tak ada ta'alluq pun, nak ada sifat kudrah iradah yang ada ta'alluq, syaratnya ada hayah. Tak ada hayah, tak ada kudrah iradah ilmu sama basar kalam, seolah-olah je ni, bukan syarat sungguh. Jadi seolah-olah. Jadi sini letak hayah dahulu. Hayah, kudrah, iradah ilmu. Hak ni hak masuk di bawah iftikar. Kelima, kaunuhu hayyan. 6, kaunuhu qadiran. 7, kaunuhu muridan. 8, kaunuhu aliman. 8, kaunuhu aliman. Dan empat yang belakang ini, empat yang belakang ini, mana empat yang belakang? Bermula daripada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Kita nak sebut pun payah, sebab dia jadi kitanya kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Ni kaunuhu hayyan hak dulu. Hak yang kelima kaunuhu hayyan, yang keenam kaunuhu qadiran, yang ketujuh kaunuhu muridan, yang ke-8 kaunuhu aliman. Yang ke-9 dia tak sebut lagi. Hak wahdaniyah di bawah tu dia berhenti sekejap. Dan empat yang belakang ini, mana kaunuhu hayyan sampai kaunuhu aliman ni, atas qaul, atas pandangan ulama, subuk sifat maknawiyah, mana sabit sifat maknawiyah di zat Allah yang wajib diketahui secara tafsil, atas jalanan sifat 20. Atas jalanan sifat 13, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, subuk juga sifat Allah juga. Tetapi hanya mengetahui dan berpegang secara ijmal sudah cukup. Kaunuhu ni sifat Allah, atas jalanan sifat 20 ke, atas jalanan sifat 13 ke, sifat Allah belaka. Dua-dua pandangan ni, cuma bezanya atas jalanan sifat 20, kaunuhu maknawiyah yang 7 tu wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, sebagaimana wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil daripada wujud sampai kepada kalam. Hak jalanan sifat 13, wujud sampai ke kalam je wajib mengetahui secara tafsil. Kaunuhu yang 7 ni, hak tu mengetahui dan berpegang secara ijmal sudah memada. Jadi 13 je lah. Ni atas jalanan sifat 20. Jadi masuk dengan kaunuhu ni. Kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Hak empat-empat ni atas kaul, atas pandangan subuk sifat ahwal, sabit sifat kaunuhu di zat Allah Ta'ala yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Dan 9, wahdaniyah. Tu dia letak yang ke-9. Kenapakah 9 sifat yang wajib ni masuk di bawah iftikar? Kerana kalau tak ada satu daripada 9 ini,
Tak ada satu dari sembilan ini. Nescaya tak ada makhluk. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat hayah, qudrah, iradah, ilmu, tak ada lah makhluk. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, tiba-tiba Tuhan ni ada dua tiga, tak ada juga makhluk. Sebab apa? Nak ada makhluk macam mana? Tuhan satu, Tuhan A kata gini, Tuhan B kata gini. Tak ada makhluk, dibalas sama dia je. Tuhan kata laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Tu Tuhan kata, jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berkehendak begiang, Tuhan selain Allah berkehendak begiang, maka akan punah ranah langit bumi. Tu kalau kita letak dua Tuhan yang ada tu berkelahi, macam mana kalau letak dua Tuhan tu pakat molek, bekerjasama molek? Oh, Tuhan apa pakat? Tuhan apa bekerjasama? Satu benda kecil, dua Tuhan kena buat. Oh, bukan Tuhan gitu. Dah tak sah bekerjasama lah. Bagi kerja. Allah buat kerja langit, Tuhan selain Allah buat kerja di bumi. Jadi bila Allah buat kerja langit, bumi bukan hak Allah. Hak Tuhan selain Allah buat kerja bumi, langit bukan hak dia. Bukan Tuhan gitu kalau bukan milik dia belaka. Bila bukan Tuhan, tak ada makhluk. Makhluk ada, berarti Allah Tuhan yang satu. Situ. Kalau kata hayah, kudrah, iradah, ilmu, apa? Kalau tak ada sifat hayah, tak ada makhluk. Tak ada sifat kudrah, tak ada makhluk. Allah tak ada sifat iradah, ilmu, tak ada makhluk. Kalau Allah tidak bersifat dengan wahdaniyah, tak ada makhluk. Tak ada. Kenapa? Kalau ada dua Tuhan, lagi banyak makhluk boleh buat. Tu faham singkat gitu. Ada dua Tuhan, tak ada makhluk. Sebab apa? Berkelahi. Kalau pakat, tak jadi kerja juga. Tuhan apa pakat? Kalau bagi kerja, tak ada kerja juga. Sebab apa? Separuh-separuh je hak dia. Bukan Tuhan seumpama tu. Jadi kalau ada dua Tuhan, maka makhluk yang lain daripada Allah ni, makhluk ni, ada dua Tuhan, maknanya hak yang lain ni, makhluk ni tidak akan berkehendak kepada satu Tuhan. Hak ni berkehendak pada satu Tuhan, tidak pada Tuhan yang kedua. Hak ni berkehendak pada Tuhan yang kedua, tidak pada Tuhan yang pertama. Maka Tuhan apa tidak bersifat dengan sifat iftikar? Tuhan ni bersifat dengan sifat iftikar, yang lain kesemuanya berkehendak kepada Allah Ta'ala jua. Itu barulah Tuhan sungguh. Kalau dua Tuhan, jadi bagi dah lah. Sebelah berkehendak pada satu Tuhan, sebelah berkehendak pada satu Tuhan yang lain. Maka berarti makhluk ni tidak sekaliannya berkehendak kepada satu Tuhan, sebab ada dua. Maka tu bukan Tuhan seumpama, bukan ilah, bukan sembahan yang sebenar. Nescaya tak ada makhluk dan tidak berkehendak yang lain kepadanya. Tidak berkehendak lah. Nak berkehendak apa? Kalau tak ada hayah, tidak berkehendak langsung lah. Takkan kita berkehendak pada Tuhan yang mati. Kalau tak ada sifat kudrah lemah, tidak berkehendak lah. Macam mana nak berkehendak pada Tuhan yang lemah? Kalau tak ada sifat wahdaniyah, tidak berkehendak juga. Hanya berkehendak kepada satu Tuhan, tidak pada satu Tuhan. Maka dipanggil tidak berkehendak jugalah tu. Sebab apa? Separuh makhluk berkehendak pada satu Tuhan, separuh makhluk berkehendak pada satu Tuhan yang lain. Tapi berarti bukan semua makhluk berkehendak kepada satu Tuhan. Maka itu lucu sifat iftikar, lucu sifat ilah, sembahan yang sebenar. Maka tak ada dan tidak. Maka tak ada dan tidak. Maka tak ada makhluk. Dan tidak berkenan lain kepadanya. Kedua-duanya ini mustahil. Tak ada makhluk pun mustahil. Tidak berkehendak kepadanya, pada Allah pun mustahil. Kerana telah tetap berkehendak yang lain ni makhluk.
dengan dalil ada makhluk ini. Makhluk ini menjadi dalil bahawa sekalian berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkehendak pada Allah yang mengadakan dan berkehendak kepada Allah yang mengekalkan kita ada. Berkehendak kepada Allah yang mengadakan ada kita. Setiap saat kita berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala-gala. Cuma hati kita lalai, kita seperti tidak berkehendak kepada Allah, tidak iktimat kepada Allah, tidak bergantung pada Allah. Itu bab hati kita jauh daripada Allah. Tapi hakikinya kita berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti tidak berkehendak sebab hati kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hati terjauh daripada Allah, kita nak buat apa-apa, bismillahirrahmanirrahim. Baca tu. Baca mulut je, hati tak gantung kat Allah Taala pun. Sudah siap, alhamdulillah. Siap kerja, beres kerja, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Sebab siap kerja, sebab beres kerja. Yang menghasilkan kerja itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita pun alhamdulillah. Tapi di hati kita lah kalau tak ada kita tak jadi kerja, tak beres kerja. Mana hati kita lalai, jauh daripada Allah, tapi pegangan kita tetaplah. Siap kerja, beres kerja, alhamdulillah. Itu semua adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini 9 yang wajib yang masuk di bawah iftikar. 9 yang mustahil. Lawan pada 9 sifat yang wajib. Yang mana 9 yang mustahil ni pun masuk di bawah iftikar. Hak 18 akidah. Masuk iftikar 18 akidah. Sifat yang wajib 9, sifat yang mustahil 9. Masuk di bawah iftikar 18 akidah. Wallahu a'lam.